Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dalam sesi santai ni saya nak kongsikan dengan semua tentang satu isu yang penting lah dalam dunia saham terutamanya. Okey, sebelum tu saya ditanyalah oleh rakan-rakan ramai di kalangan subscriber Smart Mind Academy, sama ada saya dah tinggalkan saham ataupun tidak. Sebab saya banyak buat konten berkenaan kripto. Okey, khususnya robot trading sebab memang itu yang menjadi antara fokus saya sekarang ni. Okey, selain daripada saya tengah menulis cuba menyiapkan manuskrip chart pattern analysis, okey, buku chart pattern analysis yang insya-Allah akan diterbitkan tak lama lagi. Okey. Jawapan kepada persoalan sama ada saya dah tinggalkan saham ataupun tidak, tentunya tidaklah tuan-tuan. Hari ini adalah 22 Mac tahun 2022. Okey, kalau tuan-tuan perasan, hari ini adalah hari pertama Farm Fresh disenaraikan di Bursa Malaysia. Okey, so alhamdulillah saya saya apply under MITI. Banyak saya apply under MITI, tapi satu saham pun, satu unit saham pun saya tak dapat. Okey, tapi tak berputus asa, saya apply sekali lagi menggunakan public punya peruntukan melalui internet banking. Okey, Maybank to you, dan alhamdulillah saya mendapat sedikit lah, tak banyak pun tapi adalah so alhamdulillah hari ni hari yang sangat mengembirakan. Tahniah kepada rakan-rakan kita yang bersama dalam menjadi shareholder lah pada syarikat Farm Fresh. Walaupun seminggu dua sebelum disenaraikan di bursa, ramai orang duk kritik ataupun duk komen macam-macam tentang Farm Fresh ni. Ada yang kata Farm Fresh ni tak fresh lah, ada pula timbulnya bomoh saya tak nak komen tuan-tuan. Okey, memang kita asalnya memang kita expect kita nampak lah dari segi calculationnya Farm Fresh ni nampak macam mahal sikit. Dia punya IPO. Dia punya IPO tu agak mahal. So ramai yang terkesan dengan IPO Seng Heng sebelum ni yang jatuh teruk waktu hari pertama dibuka. Okey, saya pun akui saya pun ada cut loss juga. Okey, untuk counter saham Seng Heng. Okey, dengan adalah certain amount yang saya lepaskan. Okey, tak apa, dan Farm Fresh ini menjadi satu ubat lah kepada kekecewaan itu. Okey, hari ni hari pertama, dan waktu saya rekod ni waktu tengah hari dan market tengah rehat. Dalam pukul 12.30 tadi ditutup dengan harga RM1.76 kalau tak silap. Saya tak tengok yang latest one. Saya pun sebenarnya tengah kursus hari ni tuan-tuan. Tengah kursus, tapi saya pun tak tengok secara ni lah. Kita fokus pada kursus, tapi pada masa yang sama kita monitor lah. Okay, just in case anything happen, so kita boleh keluar awal-awal. Tapi untuk Farm Fresh ni memang saya aim untuk simpan lama, sebab dia counter, ramai yang kata counter Warren Buffett Warren Buffett punya counter. Jadi saya berniat untuk pegang lama lah. Sekiranya dia naik tinggi sangat hari ni, mungkin saya akan lepaskan sebahagian daripada pegangan. Okey, tapi saya akan simpan lama lah counter ini. Walaupun mungkin saya akan jual sebahagiannya, tapi saya akan pegang sebahagian unit tu lama lah. Okey, hari ni saya sebenarnya nak bincang berkenaan dengan isu masalah utama kepada para pelabur dan pedagang. Sebagaimana yang kita bincangkan dulu, antara perkara yang kita kena sedar bahawa kebanyakan pelabur dan juga pedagang yang masuk ke Bursa Malaysia, majoriti mengalami kerugian. Itu hakikatnya tuan-tuan. Kalau kita pergi ke kursus-kursus saham, mungkin kita diceritakan ataupun diberitakan tentang kejayaan-kejayaan individu itu, kejayaan individu ini, lalu di-share keuntungannya. Masalahnya dia share untung saja, dia tak share rugi.
based on kajian yang dibuat sama ada di luar ataupun di dalam negara kita, majority lah rugi dalam saham. Dalam 80 to 90% mereka yang masuk dalam pasaran, khususnya retailer, para peruncit macam kita, okey, kebanyakan kita rugi. Usah terpedaya kepada anasir-anasir yang menyatakan bahawa okey, masuk saham ni confirm untung, kaya, boleh jadi kaya dan sebagainya. Lalu ditunjuklah dengan kereta mewah yang dibelinya, dengan rumah mewah yang dimiliki. Sebab tuan-tuan semua, saya nak cakap dengan ikhlas, kalau kita lama dalam saham ni, okey, kita akan perasan satu benda, mereka yang selalu share kejayaan mereka dengan menunjukkan aset-aset yang mereka ada. Kalau kita selidiki kejayaan mereka itu ataupun kewangan ataupun kita kata pendapatan yang mereka perolehi itu, boleh saya katakan kebanyakannya bukan daripada trading. Okey, wallahualam lah, kebanyakan ataupun sebahagian besar lah kita kata bukan daripada trading tu sendiri, tetapi daripada aktiviti yang selainnya. Saya tak nak sebut lah siapa dan sebagainya, sebab benda ni isu sensitif. Dan kalau kita tengok siapa-siapa yang share tentang perkara tersebut, mereka sebenarnya ada benda lain yang dibuat. Contohnya dia buat training ke, dia buat seminar dan sebagainya yang berbayar lah. Bukan kita kata benda tu salah, tak salah, dan tak ada masalah apa pun. Boleh buat, tak ada masalah. Tapi jangan kita sebagai orang yang baru, orang yang orang kata bilis dalam lautan yang luas ini, jangan kita mudah terpedaya. Okey, sebab saya dah buat kesilapan ni dulu, tuan-tuan. Tengok orang mewah, lalu kita semangat lebih, so kita inject lagi modal dalam pasaran, menyebabkan kita akhirnya kerugian dengan rugi yang banyak. So siapa yang tahu, siapa yang kenal orang yang biasa buat training dan sebagainya, belum tentu mereka dapat keuntungan yang besar tu daripada aktiviti trading mereka. Itu benda yang saya rasa kita kena tahulah. Okey, masalah utama pelabur dan juga pedagang, khususnya mereka yang baru, adalah saya nak fokuskan perbincangan kita hari ini kepada satu isu saja, iaitu isu kita tak kenal siapa diri kita. Okey, isu identiti kita dalam pasaran. Okey, sebagaimana yang kita tahu, kita semua, okey, yang tengok video ni, saya percayalah, kita semua ni adalah retailer ataupun peruncit lah. Okey, yang mana modal kita tak banyak. Mungkin adalah 1,000-2,000 ataupun ada yang mampu mungkin 10,000, 20,000 mungkin modal yang kita masukkan dalam bursa ataupun dalam pasaran saham. Walaupun kita rasa banyak pada kita, sebenarnya sikit. Dalam konteks bursa tu mungkin sikit saja, sebahagian kecil saja. Yang mana kalau kita masuk, kita keluar, tak adalah menggerakkan sangat harga tu. Jadi kita sebagai peruncit ni, tuan-tuan, kita kena tahu identiti kita. Satu yang kita kena sedar, kita ni insan kerdil dalam lautan yang luas, ikan yang kecil dalam lautan yang luas. Yang kedua, kita kena tahu kita masuk tu kita menggunakan teknik mana, ataupun kita sebagai apa, sebagai trader ke ataupun sebagai investor. Okey, kita kena tahu dulu, kita nak decide dulu sama ada kita ni trader ke ataupun investor. Itu benda yang pertama lah, kita kena be aware lah, tuan-tuan. Sebab dulu waktu saya belajar mula-mula dulu kan, kita pun confuse juga, kenapa kita perlu asingkan investor ke trader ke, benda yang sama saja. Yalah, secara umumnya memang hakikat sebenarnya kita macam invest, sebab kita tak buat bisnes tu pun. Kita laburkan duit dalam kaunter-kaunter tertentu dan orang lain buat kerja. Kita tunggu pergerakan harga naik, kita jual. Dalam satu konteks ialah trader, tapi hakikatnya kita investor saja. Kita tumpang saja duit kita. Okey, bisnes tu orang lain yang buat. Waktu awal-awal dulu memang saya confuse lah, kenapa kita perlu bezakan. Bila lama-lama kita akan sedar bahawa di sana terdapat perbezaan yang sangat ketara. Okey, sangat ketara bezanya.
Kalau kita masuk sebagai investor, caranya lain, strateginya lain, cara masuknya lain. Dari segi homework, apa yang kita nak kena buat itu lain. Okey, berbanding dengan trader. Okey, dan bila kita sebut trader pula, trader ni bukan satu jenis trader saja. Ada banyak jenis trader kat luar sana ni. Ada yang kita kata swing trader. Yang paling lama mungkin position lah. Kita menggunakan position trader lah. Yang mana kita bergantung, kita punya decision nak keluar masuk tu bergantung mungkin kepada annual report ataupun quarter report syarikat dan sebagainya. Jadi itu dipanggil position, yang mana durationnya mungkin lama, berbulan-bulan, 6 bulan, setahun. Lalu baru kita decide sama ada kita nak pegang ataupun kita nak lepaskan. Yang tu position trader, kita kena tahu. Dan ada strategi-strategi tertentu yang kita nak kena tahu macam mana kita nak jadi position trader. Seterusnya swing trader. Okey, maksud apa swing trader ni kita nak kena tahu. Sebab orang duk sebut kita masuk secara swing, kita ni swing trader. Kadang-kadang orang bercakap tu pun dia tak faham apa maksud swing. Itu masalah dia. Okey? Saya tak nak sebutlah siapa-siapa. Tapi kita sendiri, kita kena sedar siapa diri kita. Apa maksud swing? Okey? Apa maksud swing? Cuba tanya diri masing-masing. Swing trader ni merujuk kepada apa? Ada orang bagi kat point ni, swing trader ni mungkin dalam 2-3 minggu sampai 2-3 bulan mungkin. Ada kalau different author ataupun orang lain mungkin dia definisinya lain ya, dari segi duration itu. Tapi swing trader tu apa maksud swing? Cuba tanya diri masing-masing. Itu masalah dia. Sebab kadang-kadang kita menggunakan perkataan yang mana kita sendiri tak faham. Bila kita tak faham, macam mana kita nak buat strategi based on strategi tu? Sebab kita tak faham. Dari segi definition pun kita tak faham. Itu masalah dia. Seterusnya, apa lagi? Day trading. Day trader. Intraday punya trader. Kita kena tahu sama ada kita nak masuk secara intraday ke, swing trader ke, position trader dan sebagainya. Kita kena tahulah intraday tu apa maksud dia. Jadi counter-counternya berbeza. Okey, strateginya berbeza. Scalper masuk dengan beberapa saat, mungkin 2-3 minit kita terus jual. Okey? Ataupun kalau cepat mungkin beberapa saat saja beli, harga naik beberapa bit dan kita jual. Strateginya berbeza. Okey, strateginya tak sama. Okey, bergantung kepada siapa kita dalam market. Kita kena tahu. Dan tuan-tuan semua, ramai di kalangan kita yang bertukar posisi. Masuk dengan intraday, tiba-tiba keluar dengan swing. Ini satu kesilapan yang sangat besar lah. Masuk dengan teknik intraday, nak keluar dengan teknik swing. Mungkin adalah kita dapat profit, tapi the strategy is different. Okay, strategi itu berbeza. Tak boleh kita masuk dengan teknik lain, kita keluar dengan teknik lain. Masuk sebagai trader, nak keluar sebagai investor, lagi teruk. Okay, decision kita masuk tu based on trader punya teknik. Tapi last kita kata dah rugi banyak sangat, tak apalah kita invest lah. Ni antara perangkap ataupun antara kesilapan yang biasa sangat dibuat oleh khususnya mereka yang baru lah. Okey, tu antara benda yang saya rasa perlulah untuk kita hayati, kita cuba renungkan dan cuba muhasabah diri masing-masing lah. Okey, yang pertama sekali kita kena tahu siapa kita dalam market. Okey, dan seterusnya barulah kita stick lah dengan kita punya decision itu. Okey, different type of traders ataupun investor ada different strategi. Okey, pastikan kita tahu, kita kenal siapa diri kita dalam market. So saya rasa itu saja. Wallahualam. Terima kasih tuan-tuan. So doakan farm fresh terus ke langit. Okay, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.